قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنعمنا ممن نعرف بأوامرك ونعرف بنواهيك وسرعة الفهم النبي وإلهام الملائكة المقربين واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب العالمين. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بابنه في الدارين. Sekarang. Yang ke-305 As-salatu 'alal ali fit tasyahhudil akhir. As-salatu 'alal ali. Selawat di atas keluarga Nabi fit tasyahhudil akhiri pada tasyahud akhir. Yang mana kita telah lepas bahawa pada masalah tasyahud awal dulu bahwasanya selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tasyahud awal tidak disunatkan di atas kaum sahih. Tetapi pada masa tasyahud akhir maka selawat di atas keluarga Nabi itu adalah disunatkan. Selawat di atas keluarga Nabi itu selepas pada kita selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana selawat di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib sebabnya satu rukun daripada rukun-rukun sembahyang. Seperti kita katanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka kita kata wa ala ali Sayyidina Muhammad artinya wa ala ali Muhammad, itulah kena kepada selawat di atas Nabi di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maksudnya selawat di atas keluarga Nabi itu kita kata Allahumma salli ala ali Muhammad. Bukan maksudnya begitu. Sebabnya selawat ini tak boleh nak selawat di atas yang lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat di atas lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh melainkan atas jalan ikut Nabi. Jadi kalau kita nak selawat di atas keluarga Nabi, maka tak dapat tidak kena selawat di atas Nabi terlebih dahulu. Jadi buat dengan secara sambungan atas jalan ikutan selawat di atas Nabi. Jadi kita selawat di atas Nabi dahulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ala Muhammad, kemudian wa ala ali Muhammad atau ala ali Sayyidina Muhammad. Tentang kita kata wa ala ali Muhammad atau wa ala ali Sayyidina Muhammad, itulah jadi selawat di atas keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sani katanya tak boleh kita nak selawat di atas yang lain daripada Nabi, melainkan atas jalan ikut Nabi boleh. Semata-mata nak selawat di atas yang lain terus tak boleh. Jadi kalau kita nak selawat di atas keluarga Nabi, nak selawat di atas sahabat-sahabat Nabi, maka tak dapat tidak atas jalan ikut Nabi itu boleh. Sebab tu kalau kita selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi masalan wa ala alihi, itu maknanya kita selawat di atas keluarga, wa ashabihi itu makna kita selawat di atas sahabat Nabi. Jadi nak ambil
nak ambil selawat betul-betul di atas keluarga Nabi, di atas sahabat Nabi, betul-betul tak boleh. Allahumma salli ala ashabi Rasulillah, itu tak boleh. Naknya, kalau nak selawat juganya atas jalan ikut Nabi SAW dengan secara guna haraf ataf. Habis di situ yang ke-306, an yastadiman nazara ilal musabbihati ilal qiyami fit tasyahudil awwali. Masalah dulu ketika kita sebut kata illallah tu sunatnya diakatkan jari telunjuk. Maka ketika kita akad tu disunatkan kita memandangkan kepada jari itu. Maka apabila kita pandang kepada jari itu, maka teruskan pandangan kita sehingga kita beri salam kalau tasyahud akhir, dan sekiranya kalau tasyahud awal, pandangan kita kepada jari itu terus sehingga kita mulai bangkit kepada berdiri. Jadi pada ketika itu semenjak daripada illallah itu kita tak tengok kepada tempat sujud. Kita tak tengok kepada tempat sujud, bahkan kita tengok kepada jari telunjuk sebelah kanan yang kita akad pada kata illallah. Itulah maksud katanya sunat kita teruskan pandang, tengok itu pandangan kita itu kepada jari telunjuk sebelah kanan sehingga kita berdiri, sehingga kita mulai bergerak berdiri sekiranya kalau tasyahud akhir. Seterusnya as-salatul ibrahimiyatu, selawat ibrahimiyah. Di sini maksudnya berselawat selepas pada tahiyat, berselawat selepas pada asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selawat salawat semata-mata salawat itu adalah wajib. Salawat semata-mata salawat dengan mana-mana bentuk sekalipun adalah wajib. Sebabnya satu rukun. Jadi untuk nak tunaikan satu rukun ialah berselawat di atas Nabi itu, kita datanglah mana-mana sirah, mana-mana perkataan selawat, maka hasil kesemuanya. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad saja pun dah cukup. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad pun dah boleh. Datangkanlah mana-mana sirah selawat, maka hasillah fardu, wajib, rukun selawat. Tapi kalau nak sunatnya, kita pilih selawat yang kita nak baca selepas pada asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, kita pilih baca selawat Ibrahimiyah. Sebab selawat ini datang daripada Nabi SAW. Jadi semata-mata sebutan selawat, bacaan selawat itu adalah wajib. Sunatnya di mana? Pilih ambil selawat Ibrahimiyah untuk baca di situ. Pilih ambil selawat Ibrahimiyah untuk baca di situ. Maka itu adalah sunat. Jadi semata-mata selawat atau dia berbeza sedikit saja. Halus perbezaannya, jadi semata-mata berselawat tu adalah wajib. Sunat di mana? Pilih ambil selawat Ibrahimiyah untuk baca ketika itu. Maka itu adalah sunat. Maka selawat Ibrahimiyah tu yang selalu kita baca itulah Allahumma salli ala Muhammad. Maka setengah ulama dalam mazhab Syafi'i mereka berpendapat katanya sunat kita tambahkan Sayyidina belum pada Muhammad. Sunat kita tambah, tapi setengah katanya tak disunat. Tapi ramai daripada ulama fuqaha
ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i mereka berpendapat katanya sunat ditambahkan. Walaupun sirah selawat Ibrahimiyah yang datang daripada Nabi SAW tidak ada sebutan Sayyidina sekalipun. Maka itu apabila ramai daripada ulama mengatakan sunat kita tambah Sayyidina, maka kita tambahlah. Tapi setengah orang tu dia tak suka kepada tambah, itu biar dia lah. Sebab kita mengikut setengah pendapat yang katanya sunat kita tambahkan Sayyidina. Sebab lebih beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab kita sebut peringkat dia sebelum pada sebut nama dia. Kalau sebut ala Muhammad, maknanya kita sebut nama dia saja. Tetapi kalau nak beradabnya, kita sebut peringkat dia. Macam kita bercakap sama kita, kalau orang yang lebih tua daripada kita, kita panggil kakak, kita panggil abang. Kalau lebih tua banyak pada kita, kita panggil pakcik ke dia masalah. Maka itu perkataan yang kita guna untuk beradab. Lalu tu disunat seperti kata Jalaluddin Al-Muhalli, dia katanya sunat tambahkan Sayyidina pada selawat Ibrahimiyah. Itulah. Jadi Allahumma salli, selawat Ibrahimiyah tu ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad atau ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di situ nak tambahlah Sayyidina tu. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah dikatakan selawat Ibrahimiyah. Sebab pasal dipanggilkan selawat Ibrahimiyah sebab di situ di dalam selawat ini ada sebut nama Nabi Ibrahim. Sebab di dalam selawat ini ada sebut nama Nabi, ada sebut nama Nabi Ibrahim, lalu tu dibasakan selawat ini kepada Nabi Ibrahim. Kepada Ibrahim. Sebab ada wa ala Ibrahim tu banyak kali sebut. Sebab tu digelarkan akan selawat ini selawat Ibrahimiyah yang dibangsa kepada Ibrahim. Bukan nak kata, bukan arti katanya selawat ini daripada perkataan Nabi Ibrahim, tu bukan maksud gitu. Selawat ini daripada Nabi Muhammad SAW, tetapi tilik kepada ada sebut lafaz Ibrahim, maka kita panggil selawat Ibrahimiyah. Tapi jaga kita tengok mana dia sikit, lebih kurang Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah beri rahmat oleh kamu atas Sayyidina, di atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan di atas keluarga Nabi Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, seperti sebagaimana engkau telah memberi rahmat di atas Nabi Ibrahim, wa ala ali Ibrahim, dan di atas anak cucu keluarga bagi Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan hendak beri keberkatan oleh kamu di atas Nabi Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan di atas keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta, seperti telah memberi berkat oleh kamu di atas Ibrahim, dan wa ala ali Ibrahim, dan di atas keluarga Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, kerana sesungguhnya engkau Hamidum Majidun, yang amat Hamidun, yang dipujikan, Majidun, yang terpuji. Mana Hamidun Majidun tu maknanya lebih kurang. Dia kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, secomenya jangan kita sambung pada kataan wa ala ali Ibrahim dengan innaka Hamidum Majid.
Secomenya jangan kita sambung sebab itu perkataan jumlah lain-lain. Wa ala ali Ibrahim dengan innaka Hamidum Majid itu adalah jumlah perkataan lain-lain. Jadi kalau kita nak bacanya wa barik apa dia? Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Secomenya kita wakaf di situ. Kemudian kita mulai balik innaka Hamidum Majid. Comenya begitu. Sebab itu perkataan lain-lain. Apa dia? Jumlah lain-lain. Itulah jadi 307 ialah sunat kita datangkan dengan selawat. Kita datangkan, kita baca, pilih untuk baca selawat tu, pilih dia baca selawat Ibrahimiyah. Dengan maknanya kalau kita baca selawat lain daripada selawat ini, selawat kita baca tetapi selawat yang kita baca tu bukan dia selawat Ibrahimiyah. Seperti kita baca selawat syifa ke masalan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha ke Allahumma salli salatan kamilah, selawat tafrijiyah ke, maka itu hasil kesemuanya. Hasil wajib kesemuanya. Tetapi khilaful aula. Sebab aulanya kita baca selawat Ibrahimiyah. Seterusnya 308 al-isti'adzatu minal kalimatil arba'i fit tasyahhudil akhiri. Al-isti'adzah minta lindungan minal kalimati, minta lindungan dengan Allah minal kalimatil arba'i, daripada kalimah-kalimah yang empat, yakni daripada perkara-perkara yang empat, daripada empat perkara. Disunatkan kita minta perlindungan daripada Allah daripada empat perkara. Di mana tu? Fit tasyahhudil akhiri, pada tasyahud akhir. Dikandaki dengan kata fit tasyahhudil akhir, pada tasyahud akhir tu apabila kita selepas daripada berselawat di atas Nabi SAW belum pada nak beri salam. Itu maksud kata fit tasyahhudil akhir. Yani selepas pada berselawat, kalau kita baca selawat Ibrahimiyah yang sepenuh tu sampai ke innaka Hamidum Majid, dan sebelum pada kita nak beri salam, di situ tempatnya. Bukan maksudnya selepas daripada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah belum pada Allahumma salli itu, bukan tempatnya di situ. Bahkan tempatnya selepas pada kita baca at-tahiyyat sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kita ikuti pula dengan selawat di atas Nabi, dan selepas pada kita berselawat, sekiranya kalau kita baca selawat Ibrahimiyah, kita selepas baca selepas pada innaka Hamidum Majid, belum pada kita nak beri salam, maka sunat kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu dengan Allah daripada empat kalimah, yakni empat perkara. Jadi pada katanya tempat tempat kita al-isti'azah di sini ialah selepas pada berselawat belum pada beri salam. Itu tempatnya di situ. Kemudian apa bacaan dianya? Apa bacaan al-isti'azah minal kalimatil arba'? Bacaan dia seperti mana sabit di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu empat perkara. Jadi mana dia empat kalimah? Satunya dibilang empat kalimah tu, satunya min azabi jahannam,
Satu. Yang keduanya min azabil qabri. Tiga. Min fitnatil mahya wal mamat. Empat. Min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi 4 kalimah. Jadi 4 perkara. Jadi kita bacanya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika. Inni sesungguhnya aku minta melindung oleh aku dengan engkau min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Itu dah 2 perkara. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup dan mati. Mana fitnah yang berlaku pada masa hidup, fitnah yang berlaku pada masa mati. Jadi fitnah yang berlaku pada masa kita hidup dunia, dan fitnah yang berlaku pada masa selepas pada kita mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan daripada kejahatan fitnah masihid dajjal. Masih dajjal itu dajjal lah. Dajjal digelarkan dengan nama Al-Masih juga. Al-Masih. Al-Masih ialah Dajjal. Jadi Masih itu gelaran bagi Dajjal. Jadi belum pada, selepas pada kalau kita baca selawat Ibrahimiyah, jadi selepas pada innaka hamidum majid, belum pada kita nak beri salam, belum pada nak beri salam, di situlah tempatnya. Allahumma inni a'udzubika min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itulah maksud katanya kita beralisti'adzah minal kalimatil arba', daripada kalimah-kalimah yang 4, daripada 4 perkara. Pada fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, yakni sebelum pada kita beri salam, selepas pada selawat, sebelum pada kita nak beri salam. Seterusnya 309 ad-du'a ba'da tasyahudil akhiri bima sya'a. Sunat kita berdoa ba'da tasyahudil akhir, jadi selepas pada salawat, belum pada beri salam. Maksudnya sama dengan tadi. Sebelum pada kita beri salam, selepas pada kita berselawat, kita berdoa di situ bima sya'a, dengan mana-mana doa yang dia kandak. Ikutlah doa mana-mana sekalipun janji ada kita ada berdoa di situ. Maka dah hasil sunat. Jadi maknanya daripada 308 39 tu, jadi selepas pada kita berselawat di atas Nabi SAW pada tasyahud akhir, belum pada kita nak beri salam tu, di situ ada 2 perkara sunat. Di situ ada 2 benda yang sunat. Ialah satunya al-isti'adzah, yang keduanya ad-du'a. Jadi selepas pada kita baca selawat, belum pada kita nak beri salam, disunatkan 2 perkara di situ. Ialah sunat kita mengucap Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam hingga akhir, dan kita berdoa. Maka dua-dua itu buatlah mana-mana dulu kita nak berdoa dahulu ke, ataunya kita nak baca Allahumma inni a'udzubika dahulu ke, itu ikut sukalah di situ. Janjinya nak ambil sunat tu belum pada nak beri salam, kita berdoa dan kita beralisti'adzah.
nak al-isti'adzah dulu ke, nak baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam ke dulu ke, atau kita nak berdoa dengan mana-mana doa yang kita suka, itu terpulanglah. Pilihan masing-masing. Janjinya, tempat dianya selepas pada selawat, belum pada beri salam. Jadi 309 tu semata-mata kita berdoa sebelum pada beri salam, itu adalah sunat. Itu adalah satu sunat. 310 an yakuna du'a bid-da'watil ma'thurah. Ini sunat lain pula. Doa yang kita pilih nak baca belum pada beri salam tu, kita pilih doa yang maksurat daripada Nabi SAW. Itu sunat yang lain pula. Semata-mata baca doa adalah satu sunat. Semata-mata kita baca doa itu adalah satu sunat. Tetapi kalau kita pilih doa yang kita nak baca itu ialah doa yang maksurat, yang datang daripada Nabi. Jadi doa yang dibaca oleh Nabi pada ketika itu sunat yang satu lagi pula. Setengah daripada doa maksurat yang dibaca sebelum pada beri salam, yang Nabi ada baca sebelum pada beri salamnya ialah doa Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu setengah daripada doa yang maksurat daripada Nabi yang dibaca sebelum beri salam, selepas pada berselawat. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu doa maksurat. Kita bacalah, artinya mana-mana doa yang maksurat lagi yang datang daripada Nabi. Itu kalau nak tengok doanya, kita bukalah kitab Azkar bagi Imam Nawawi. Di sana ada sebut doa-doa maksurat yang kita boleh ambil baca pada ketika itu, ketika belum pada beri salam. Jadi itulah pendekatannya, dua perkara disunatkan, selawat dan al-isti'adzah belum pada beri salam. 311 alla yazida du'aul imami fit tasyahhudil akhiri ala qadri tasyahhudi was salati ala nabiyyi. Jadi maknanya sunat juga bagi imam tu berdoa, baca doa belum pada beri salam. Disunatkan juga bagi orang yang jadi imam. Kita maklum bahawa imam ni dia tak nak panjangkan sembahyang sangat. Imam tak digalakkan pada memanjangkan sembahyang sekiranya kalau makmum dia tak suka dengan memanjang. Maka sekiranya kalau imam nak baca doa juga, maka bacalah sunat juga untuk dianya, tetapi jangan terlalu panjang. Jangan terlalu panjang sehingga lebih daripada qadar tasyahud dan qadar salawat. Bacaan doa dia jangan lebih panjang daripada bacaan selawat dan bacaan tasyahud. Kalau lebih panjang pada itu, maka dikatakan makruh. Itu maksudnya alla yazida du'aul imam, bahawa tiada melebih oleh doa, lebih banyaklah, lebih panjang, bahawa tiada lebih panjang doa imam pada fit tasyahudil akhir, pada tasyahud akhir, lebih ala qadri tasyahudi was salati ala nabi, lebih banyak, lebih panjang daripada qadar tasyahud dan selawat di atas Nabi. Itu kalau orang nak jadi imam tu, jangan panjang sangat doa dia.
Tapi kalau sekadar itu Allahumma ighfir lima qaddamtu hingga akhir yang dibaca tadi itu tak panjang sangat lagi lah. Bolehlah imam nak ambil bacanya. Habis di situ. Seterusnya ayat 312 ayyantaziral munfaridu wal imamu ad-dakhila ila mahallis salati liyaqtadiya bih. Ayyantaziral al-munfaridu, bahawa menunggu, bahawa menanti oleh munfarid, ialah orang yang sembahyang seorang diri, tak jadi makmum, tak jadi imam. Bukan makmum, bukan imam, itu munfarid. Wal imamu, dan yang jadi imam sunat menunggu. Orang yang sembahyang seorang diri di dalam masjid masalan, orang yang jadi imam yang sembahyang di dalam masjid masalan, sunat tunggukan siapa? Ad-dakhila, akan yang masuk. Masuk ila mahallis salati, kepada tempat sembahyang. Tak kiralah tempat yang kita berdiri sembahyang. Kalau sembahyang kat dalam masjid, maka masjid tu tempat sembahyang. Kalau sembahyang kat surau, maka surau tu tempat sembahyang. Kalau sembahyang kat rumah, rumah itulah tempat sembahyang. Liyaqtadiya bih, supaya mengikut ia orang yang masuk itu bihi, dengannya, dengan imam atau dengan orang yang sembahyang seorang diri. Jadi maksudnya, contohnya apabila kita sembahyang, kita sembahyang di dalam surau masalan. Tak kiralah ketika kita sembahyang dalam surau itu atau dalam tempat, di mana-mana tempat saja, sekiranya apabila kita duduk di dalam tasyahud akhir, dekat-dekat dah nak beri salam. Kita di dalam tasyahud akhir, dekat-dekat dah nak beri salam. Tiba-tiba kita rasa macam ada orang masuk ke dalam surau itu. Biasanya mengikut adatnya, kalau ada orang masuk, dia akan mengikut kita jadi imam, jadi makmum. Maka sekiranya apabila kita duduk pada tasyahud akhir tu, maka kita rasa macam ada orang masuk ke dalam surau, macam dia nak semayang juga. Maka sunat bagi kita panjangkan akan duduk kita, jadi maknanya jangan kita terus beri salam lagi. Jangan kita terus beri salam lagi walaupun kita dah baca innaka hamidum majid sekalipun, kita bacalah doa-doanya, kita bacalah al-isti'adzah dan kita panjangkan lagi. Jangan kita beri salam lagi, kita baca doa lagi, baca doa lagi supaya orang yang masuk dalam surau itu dia dapat takbiratul ihram dan dia duduk bersama dengan kita. Maka apabila dia dapat duduk bersama dengan kita tu, kita jadi imam dia lah sekarangnya, maka kita boleh beri salam. Apabila kita beri salam tu, maknanya dia dah dapat fadilah jamaah, walaupun kecil, walaupun sebentar sekalipun, tetapi dia dah dapat fadilah jamaah. Itu jadi tunggunya supaya orang itu ikut kita. Supaya orang itu dapat fadilah jamaah walaupun sebentar sekalipun. Itu tujuannya, disuruh tunggu, disuruh nanti akan orang masuk. Tapi kalau tilik kepada adat lah, biasanya kalau surau masjid terbuka tu biasanya orang selalu datang solat ke dalam surau, ke dalam masjid. Tetapi kalau kita rasa macam ada orang masuk, tetapi biasanya dah tak ada orang sembahyang. Kalau ada masuk pun, ada masuk nak ambil benda-benda, seperti dia terlupa anak kunci ke masalah, terlupa benda-benda dalam masjid, dalam surau, dia masuk nak ambil benda tu lah. Maka itu tak payah kita tunggu. Sebab syarat bagi nak tunggu tu, kita yang sembahyang ini, kita seka kata orang yang masuk itu nak ikut kita. Nak ikut kita. Itu syarat gitu. Jadi pada agak-agak kitanya, biasa-biasanya, pada jangkaan kitanya, orang yang masuk itu akan mengikut jadi makmum kita. Maka itulah kita sunat tunggu. Tapi kalau mengikut adat,
Biasanya kalau selepas pada sembahyang berjemaah di kat surau tu, maka biasanya dah tidak ada siapa dah datang sembahyang sebab penduduknya dah sembahyang semua, orang luar tak ada masuk. Maka sekiranya kalau bunyi macam orang buka pintu masuk ke masalan, biasanya dia tak sembahyang sebab dia dah sembahyang. Kalau biasanya kalau ada masuk tu maknanya ada terlupa benda kat masjid, kat surau. Maka itu tak payah kita tunggulah. Sebab syarat bagi nak tunggu tu pada jakaan, pada sekaan kita yang duduk tasyahud akhir tu, orang itu akan ikut kita jadi makmum. Itu disunatkan tunggu. Itu saja. Seterusnya 313 al-israru bit-tasyahudi, melahankan dengan bacaan tasyahud. Sama saja tasyahud awal, sama saja tasyahud akhir. Jadi pendek katanya, kalau kita baca tasyahud dengan suara nyaring seperti baca Fatihah pada rakaat pertama yang kedua, maka itu adalah makruh. Kalau kita baca tasyahud dengan secara nyaringan, seperti kita baca Fatihah pada rakaat pertama dan yang kedua, maka adalah makruh, tidak membatalkan sembahyang. Kalau nak kesunatnya, kita baca dengan secara lahan untuk kita seorang saja dengar. Seterusnya 314 al-israru bis-salati 'alan nabiyyi. Apabila kita baca selawat pada tasyahud awal, sebab bacaan selawat pada tasyahud awal sunat ab'ad juga. Apabila kita baca selawat di atas Nabi pada masa tasyahud awal dan kita baca selawat di atas Nabi, selawat itu wajib pada tasyahud akhir, maka sunatnya kita baca israt, baca lahan. Seterusnya 315 al-israru bid-du'a, doa yang kita baca belum pada beri salam tadi. Doa yang kita baca belum pada beri salam, maka sunat pun israr juga, tak dinyaring. Seterusnya 316 al-israr bit-tasbihi. Melahankan dengan tasbih. Barangkali tasbih di sini ialah tasbih dalam rukuk dan tasbih dalam sujud. Itu barangkali sajalah, sebab di sini ia tak ada cerita tu masalah sunat tasbih lain pada sujud dan rukuk. Jadi maksudnya apabila kita bertasbih dalam rukuk, dalam sujud, maka disunatkan kita tasbih dengan secara lahan. Adapun tasbih nak jaga imam mesti dinyaringkan sehingga didengarkan oleh imam. Adapun tasbih yang kita nak buka, nak jaga di atas imam, itu tak boleh lahan sebab imam tak dengar. Mesti kita nyaringkan suara sehingga didengarkan oleh imam. Nampaknya zahirnya tasbih di sini adalah tasbih pada rakaat dan pada sujud disunatkan kita jangan nyaring. Seterusnya 317 sujudus sahwi inda tarki ma'murin bihi fi salati aw fi'li manhiyyin anhu. Sujudus sahwi, sujud sahwi. Sahwi itu makna terlupa. Sahwi makna terlupa, maknanya sujud sahwi makna sujud kerana terlupa. Ni sujud kerana terlupa, ini panggilannya begitu. Sujud yang kita sujud selepas pada selepas pada selawat belum pada beri salam, maka sujud tu dipanggil dengan nama sujudus sahwi. Sebab ghalibkan nak jadi sujud ini sebabnya terlupa. Tetapi tak terkait dengan terlupa. Boleh jadi kalau sengaja pun sama. Seperti seorang itu dia sengaja tinggalkan kunut
sengaja tinggalkan bacaan tasyahud awal, atau dia tinggal bacaan selawat di atas Nabi pada tasyahud awal, maka itu sengaja pun sujud sahwi juga dia panggil. Bukan kata terlupa panggil sujud sahwi, kalau sengaja panggil sujud sengaja, bukannya begitu. Jadi panggilannya begitu. Panggilannya sujudus sahwi sebab ghalib-ghalibnya nak jadi sujud di sini sebab ada terlupa selupa nak baca sunat ab'ad. Sujudus sahwi inda tarki ma'murin bihi, di sisi tinggal benda yang disuruhkan dengan dia fi salati, di dalam sembahyang, dengan sebab tinggal sunat ab'ad. Sujud sahwi disunatkan sekiranya ada tinggal sunat-sunat ab'ad, itu dikandaki ma'murin bih, sebab ditinggalkan akan benda yang disuruh, yang sebab ditinggal, sebab seorang itu dia tinggal akan sunat ab'ad. Tak kira tinggalan itu dengan sebab sengaja ke atau tinggalan itu dengan sebab terlupa, sama saja disunatkan sujud sahwi. Au fi'li manhiyyin anhu, atau mengerjakan perkara yang dilarangkan daripadanya, membuatkan perkara yang dilarang di dalam sembahyang tetapi tidak membatalkan akan sembahyang sebab terlupa. Jadi maksudnya au fi'li manhiyyin anhu tu maknanya dia ingat kaedahnya begini, setiap perbuatan kalau sengaja batal sembahyang. Setiap perbuatan kalau sengaja dibuat maka membatalkan sembahyang. Mana-mana perbuatan sekiranya kalau sengaja membuat maka membatalkan sembahyang. Tetapi kalau tak sengaja dengan sebab terlupa maka tidak membatalkan sembahyang tetapi sunat sujud sahwi. Itulah kaedahnya. Jadi setiap perbuatan kalau kita buat dengan secara sengaja itu membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kita buat dengan secara terlupa maka tidak membatalkan sembahyang tetapi sunat sujud sahwi. Itu maksud kata au fi'li manhiyyan anhu, atau mengerjakan, membuatkan, melakukan perkara yang dilarangkan daripadanya. Seperti kita melompat masalah. Seperti kita melompat atau kita pukul sebagai pukulan yang kuat. Seperti kita melompat, artinya kita pukul dengan pukulan yang kuat, maka itu kalau sengaja membatalkan sembahyang. Tetapi kalau kita terlupa dengan sebab terkejut kepada suara-suara masalah, maka jadi terlompat atau jadi pukul dengan secara kuat, maka itu tidak membatalkan sembahyang, maka sunat sujud sahwi. Begitu juga kita bercakap. Kita bercakap di dalam sembahyang tak sampai 6 kalimah dengan secara tak sengaja, dengan secara terlupa, maka sunat juga sujud sahwi. Sebab bercakap itu dilarang dalam sembahyang, tetapi kalau cakap dengan secara sengaja, bercakap dengan secara sengaja maka membatalkan sembahyang. Tetapi kalau dengan terlupa tak membatalkan sembahyang tetapi disunatkan sujud sahwi. Itulah. Jadi pendek katanya, bahasan itu panjanglah. Pendek katanya, apabila ada sebab-sebab sujud sahwi, apabila ada sebab-sebab sujud sahwi, seperti tinggal sunat ab'ad, seperti mengerjakan perbuatan yang membatalkan sembahyang tetapi dengan secara terlupa tak jadi batal, maka sunat kita sujud sahwi.
Jadi sekiranya kalau ada sebab sujud sahwi, maka sunat kita sujud sahwi. Kalau tak ada sebab, maka sekiranya kalau sujud sahwi, maka itu membatalkan sembahyang. Sebab jadi kata menambahkan perbuatan sembahyang. Jadi pendeknya, di dalam kitab fiqh di sana, dia ada sebut satu bahasan, ialah bahasan sebab-sebab sunat sujud sahwi. Sebab-sebab nak jadi sunat sujud sahwi. Maka sekiranya kalau ada sebab-sebab itu, maka sunat di atas kita sujud sahwi. Tetapi kalau tidak ada mana-mana sebab, kalau tidak ada apa-apa sebab yang sebab jadi sunat sujud sahwi, sekiranya kalau kita sujud dengan tak ada sebab tadi, maka sujud sahwi itu membatalkan sembahyang. Itu kena jaga. Bukan saja-saja nak sujud sahwi itu tak boleh membatalkan sembahyang sebab menambahkan perbuatan. Maka nak sujud sahwi, nak jadi sunat tu ada sebab-sebab dia. Tetapi sebab dia tu banyak. Sebab dia tu banyak. Dengan secara ringkasnya ialah dengan sebab ada tinggal benda yang disuruh, dengan sebab ada buat benda yang dilarang tetapi tidak membatalkan sembahyang. Itu dengan secara ringkasnya, maka disunatkan kita sujud sahwi belum pada beri salam. Sunat sujud sahwi belum pada beri salam, yakni selepas pada kalau kita nak baca tak nak baca doa lebih dululah. Kalau kita sebab tadi tu katanya sunat baca doa belum pada beri salam, sunat kita baca Allahumma inni a'udzubika tadi tu, itu belum pada beri salam. Maka sekiranya kalau kita nak sujud sahwi, maka kita baca doa lebih dulu, kita minta isti'azah lebih dulu. Jadi contohnya kalau kita nak sujud sahwi itu, kita fil alamin kita baca fil alamin innaka hamidum majid. Sekiranya kalau kita nak berdoa, kita berdoa lah. Sekiranya kalau kita nak baca al-isti'adzah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam hingga akhir tadi, 4 kalimah 4 perkara tadi, maka isti'adzah lah lebih dulu. Sudah berdoa dah siap, sudah beristi'adzah dah siap, maka kita terus sujud sahwi. Selepas pada kita sujud sahwi lah, maka kita terus beri salam. Itulah tepat dianya. Jadi tapi dia mazhab kita sujud sahwi itu selepas pada berselawat dan belum beri salam. Belum beri salam. Ada juga setengah-setengah mazhab lain pada mazhab Syafi'i, mereka mengatakan bahasanya sujud sahwi itu selepas pada beri salam. Selepas pada beri salam. Tapi kalau maknanya kalau kita mengikut mazhab dianya, mazhab mereka, kita selepas pada baca selawat, kita beri salam. Kita beri salam. Selepas pada kita beri salam, kita sujud sahwi. Sujud yang pertama, bangkit duduk. Sujud yang kedua, bangkit duduk, beri salam pula sekali lagi. Itu mazhab lain daripada mazhab Syafi'i. Itu saja-saja nak bagi tahulah. Jadi kita beramal dengan jalanan dengan mazhab Imam Syafi'i. Kita sujud sahwi belum pada kita beri salam. Tapi kalau kalau kita tengok kat Masjid Haram kat mana, tengok seorang itu dia selepas pada dia beri salam, dia sujud 2 kali. Kemudian dia bagi salam pula. Itulah tahu katanya dia tu sujud sahwi. Tapi bukan mazhab kita Syafi'i. Boleh jadi dia tu mazhab Maliki ke mana. Itulah untuk saja-saja nak bagi tahu ya. Jadi kalau nak mengikut mazhab Syafi'i, kita beramal sekarang, beramal dengan mazhab Syafi'i, mestilah kena sujud sahwi belum pada beri salam. Sekiranya kalau dah beri salam, dah luput peluang sujud sahwi. Kalau nak kepada sunat sujud sahwi, mesti sujud belum pada beri salam. Sekiranya kalau dah beri salam, dah luput peluang nak sujud sahwi. Itulah tujuan nak beritahu kepada mazhab kita katanya belum pada beri salam. Dengan maknanya kalau kita dah beri salam, tak boleh dah. Tak ada dah. Tak disunat, dah tak disunat kita sujud sahwi. Nak sujud mesti belum pada beri salam.
Apabila beri salam, dah luput peluang nak ambil sunat sujud sahwi. Itulah tempat dianya. Seterusnya 318 an ya'tiya bi adhkari sujudis salati fihi. Kita akhir di situ dulu. Wallahu a'lam, alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nasta'uduka ma qara'nahu wa ma